Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita telah sampai ke sesi penghujung, yakni keputusan hasil daripada muzakarah Majlis Fatwa Muamalah yang telah bersidang selama sehari pada hari ini di Dewan Tuanku Chancellor Hotel Power Drive. Jadi insya-Allah pada petang ini saya dan rakan seperjuangan saya akan membentangkan hasil keputusan muzakarah yang telah bersidang selama sehari ini berkenaan isu hadiah dan pertandingan yang diperbahaskan dalam perspektif Islam. Jadi kalau kita lihat seperti mana yang disebut hukum asal apa-apa pertandingan adalah hukum asalnya adalah harus, seperti mana yang telah digambarkan dalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang bermaksud dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu. Jadi Imam Al-Mawardi mengupas berkenaan ayat ini, mengatakan bahawasanya harus untuk mengadakan pertandingan, yang mana pertandingan itu mempersiapkan tentera Islam dan membina kekuatan. Jadi kita lihat juga hasil keputusan juga membahaskan bahawasanya Rasulullah SAW dahulu pernah berlomba dengan Aisyah, seperti mana yang disebut dalam sebuah hadis yang mengatakan bahawasanya Rasulullah dan Aisyah pernah berlomba kuda dan akhirnya mereka memiliki kemenangan seri. Dan daripada kedua-dua hadis ini menggambarkan kepada kita bahawasanya Rasulullah juga pernah bertanding dan Rasulullah juga pernah berlomba, maka ianya adalah hukum asalnya adalah harus. Jadi apa yang kita fahami dengan konsep ju'alah seperti mana yang telah diputuskan, iaitu yang dimaksudkan dengan konsep ju'alah adalah konsep pemberian upah. Apa persamaan antara konsep ju'alah dengan konsep musabaqah ataupun pertandingan yang melibatkan hadiah? Ialah persamaan antara kedua-duanya adalah melibatkan hadiah dan ganjaran. Itu persamaannya. Dan perbezaan yang telah disepakati adalah yang dimaksudkan dengan ju'alah ni adalah pemberian hadiah itu dilakukan setelah hasil pekerjaan itu selesai. Contohnya, seseorang memberikan arahan untuk memberikan tugasan untuk menyiapkan menghantar barang ke satu tempat, dan akhirnya setelah selesai dia memberikan upah, dan upah itu kita panggil sebagai konsep ju'alah, ganjaran. Berbanding bezanya dengan konsep musabaqah ataupun iwad dalam musabaqah adalah pertandingan yang melibatkan siapa yang menang akhirnya mendapat hadiah, dan kita akan membincangkan hukumnya. Keputusannya akan diperbahaskan dan akan dibentangkan selepas ini. Jadi daripada semua perkara tersebut, kita dapat lihat bahawasanya satu asas yang sangat basic dalam Islam ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskan sesungguhnya judi ataupun perjudian dalam Islam adalah satu yang haram, seperti mana yang disebut dalam suratul Maidah ayat ke-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum arak itu, berjudi, sembah berhala, menilik nasib dengan panah, itu adalah satu perbuatan yang keji, dan itu adalah termasuk daripada perbuatan syaitan. Maka Allah kata fajtanibu, maka tinggalkanlah. Jadi jelas dengan sini bahawasanya konsep perjudian ini adalah satu benda yang haram, yang mana ianya adalah satu benda yang sangat kaitan rapat dengan konsep musabaqah, pertandingan yang akan diberikan hadiah, iaitunya bila mana kita sebut dengan perjudian. Dalam pertandingan juga boleh jadi akan ada satu pertaruhan antara peserta-peserta yang bertanding, dan akhirnya bila berlaku pertaruhan, dan yang kedua, mereka tidak terlepas daripada sebarang kebarangkalian, sama ada mereka, mungkin ada seorang yang akan untung dan ada seorang yang akan rugi. Maka bila ada dua konsep ini, maka akhirnya pertandingan itu akan disebut sebagai pertandingan yang memiliki satu perjudian, maka pertandingan tersebut adalah pertandingan yang haram. Dalam perbahasan pertandingan tanpa hadiah, ia adalah harus tanpa perlu dikaitkan dengan jenis pertandingan yang tertentu. Dengan kata lain, semua bentuk pertandingan sama ada yang melibatkan tenaga manusia seperti perlombaan
jalan kaki atau melibatkan haiwan atau bentuk-bentuk lain adalah harus apabila ianya tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Maka para fuqaha bersepakat bahawa harus dan dibolehkan sebarang pertandingan yang tidak menjanjikan hadiah dalam apa-apa bidang. Al-Mawardi dari kalangan ulama Syafi'i menjelaskan tentang pertandingan tanpa hadiah ini dengan katanya, jika tanpa hadiah, saya tidak perlu lagi perbincangan tentang keharusan semua pertandingan yang diadakan. Manakala Ibnu Qudamah pula mengatakan bahawa adapun pertandingan tanpa hadiah, maka hukuman manakala Ibnu Qudamah pula mengatakan bahawa adapun pertandingan tanpa hadiah, maka hukumnya harus tanpa mengira jenis pertandingan apapun. Pertandingan jenis ini dibenarkan oleh syarat tanpa syarat, seperti lumba lari, lumba kapal, lumba burung, lumba kaldai, himar dan gajah. Ini kerana merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu falabithna hatta idza arhaqani lahm sabaqani fasabaqani faqala hadza bitilka. Terjemahannya, saya berlumba dengan Rasulullah SAW dan saya menang. Selepas kami tidak berlumba sehingga saya berasa gemuk, maka kami pun berlumba lagi, dan kali ini Rasulullah SAW telah memenangi pertandingan tersebut. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, kita seri. Juga dalam pertandingan ini kita boleh merujuk kepada sirah yang telah berlaku, yang mana merujuk kepada Salamah bin Al-Aqwa berlumba di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tidak melarang perlumbaan yang berlaku antara mereka berdua. Juga telah berlaku satu pertandingan di antara Rasulullah SAW dengan Rukanah, iaitu ketika mana Rasulullah SAW bergusti dengan beliau. Dapatlah kita ambil pengajaran daripada hadis yang peristiwa tadi. Pertandingan yang tidak melibatkan apa-apa hadiah adalah diharuskan selagi mana ia tidak terkeluar daripada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Pada asasnya, para fuqaha bersepakat menyatakan keharusan pertandingan yang disertakan dengan hadiah. Namun, di sana terdapat perselisihan pendapat tentang bentuk dan jenis pertandingan itu. Okey, yang pertama, mengikut mazhab Maliki dan Hambali, berpendapat tidak harus pertandingan dengan hadiah, melainkan pertandingan melibatkan unta, kuda dan memanah. Okey, seterusnya kita merujuk kepada mazhab Hanafi. Berpendapat tidak harus satu pertandingan yang disertakan dengan hadiah, melainkan pada acara yang melibatkan kuda, unta, memanah dan berlumba lari. Okey, seterusnya kita melihat kepada pendapat ulama Syafi'i. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan dibenarkan pertandingan dengan hadiah pada setiap perlumbaan yang berkaitan nasl, seperti acara baling lembing atau berkaitan dengan khuf dan khifir, seperti perlumbaan gajah, baral dan kaldai. Namun, mengikut pendapat ulama yang terkemudian sekarang mengatakan itu adalah pendapat ulama terdahulu, disebabkan kata masa zaman itu itulah pertandingan yang diperlukan. Sebab apa? Pada ketika itu adalah memerlukan ketenteraan, kan? Maksudnya ketenteraan memerlukan kepada persiapan lah. Mesti ada kuda yang tangkas. Jadi untuk menyediakan kuda yang tangkas perlu ada satu pertandingan, dan dengan pertandingan itu akan menjadikan persiapan tentera perang akan jadi lebih mantap. Okey, mengikut pendapat ulama sekarang mengatakan perubahan zaman telah berubah. Jadi cara penafsiran tentang pertandingan itu telah berubah. Okey, mengikut pendapat
Dr. Ahmad Yusof, mereka berpendapat diharuskan pertandingan yang disertai dengan hadiah pada semua peringkat acara dan bidang, sama ada yang telah disebut oleh ulama-ulama terdahulu maupun yang baru muncul pada zaman ini. Hal ini adalah disebabkan perubahan kehidupan manusia dan corak hidup yang semakin berkembang. Baik, seterusnya kita melihat kepada hasil keputusan Muzakarah yang telah memutuskan pertandingan yang melibatkan adanya penyediaan hadiah kepada para peserta. Jadi kita lihat dibahagikan kepada 3 kategori yang telah dipecahkan. Pertamanya adalah hadiah tersebut datangnya daripada pemerintah ataupun pihak ketiga. Jadi cara seperti ini ulama telah bersepakat bahawasanya apabila hadiah itu datangnya daripada orang yang ketiga, orang luar maupun pemerintah, maka hadiah yang tersebut adalah hukum yang harus dan pertandingan tersebut boleh dijalankan. Jadi ini menurut kepada pandangan yang dikeluarkan oleh Imam Ash-Sharbini daripada mazhab Syafi'i, yang beliau mengatakan bahawasanya dan harus orang yang memberikan harta hadiah itu adalah selain daripada peserta, seperti seorang pemerintah ataupun salah seorang rakyatnya berkata, sesiapa yang mendahului antara kamu, maka baginya harta daripada Baitul Mal ataupun aku sendiri yang membayarnya. Jadi jelas di sini bahawasanya apabila harta ataupun hadiah itu datangnya daripada orang luar selain peserta, maka hukumnya adalah sah dan harus. Kategori yang kedua, iaitu mana hadiah tersebut adalah ditaja oleh seorang ataupun sebahagian daripada peserta pertandingan, dan kemudian hadiah tersebut akan diambil daripadanya jika pemenang adalah peserta yang lain. Jadi dalam permasalahan ini terdapat 2 individu yang mengadakan pertandingan, yang mana pertandingan ini ditaja oleh salah seorang atau sebahagian daripada peserta yang terlibat. Jadi maksudnya seorang terlibat sebagai penaja mengeluarkan harta untuk menyediakan hadiah, dan seorang lagi tak terlibat ataupun istilah dia tak mengeluarkan harta untuk memberikan hadiah tersebut. Dan maka dalam situasi ini ulama mempunyai pandangan, iaitu fuqaha daripada mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i berpendapat pertandingan seperti ini adalah dibenarkan kerana ianya tidak terdapat unsur-unsur perjudian dalam pertandingan tersebut. Jadi namun jika penaja itu sendiri, peserta yang menaja pertandingan ataupun menaja hadiah dalam pertandingan tersebut memenangi pertandingan tersebut, maka dia tidak boleh memiliki hadiah yang dimenanginya. Dan hadiah tersebut perlulah dibahagikan ataupun diserahkan kepada orang lain seperti para hadirin ataupun kepada pemenang-pemenang yang bukan menaja pertandingan tersebut, kerana ia termasuk dalam unsur-unsur perjudian dalam pertandingan tersebut. Dan kemudian kita lihat kategori yang ketiga yang telah dikupas sepanjang muzakarah yang bersidang sepanjang hari ini adalah hadiah tersebut ditaja oleh semua peserta pertandingan. Jadi dalam situasi ini pula, para peserta menjadi penaja kepada sesuatu pertandingan, yang mana penajaan tersebut adalah sama ada diketahui oleh para peserta atau tidak. Jadi sebagai contoh, tajaan itu adalah secara langsung dilakukan oleh peserta, seperti mana peserta membayar yuran atau mengeluarkan belanja dengan kata sepakat, kesemuanya bersepakat untuk sumbangan ataupun yuran yang telah dikeluarkan itu adalah untuk membeli hadiah kepada semua peserta. Ataupun yang kedua, tajaan secara tidak langsung, yang mana mereka dikenakan yuran pendaftaran, yuran penyertaan dalam pertandingan, dan yuran itu telah diambil oleh pihak penganjur, kemudian pihak penganjur menggunakannya untuk membelikan hadiah kepada dan memberikan kepada para pemenang. Jadi ada 2 situasi, dan akhirnya penajaan seperti itu telah dijelaskan bahawasanya adalah tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi namun begitu, para ulama mazhab fiqh seperti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan kebanyakan Hambali serta sebahagian daripada mazhab Maliki berpandangan dalam permasalahan yang tadi perlulah didatangkan muhallil daripada kalangan peserta untuk memastikan ataupun membolehkan pertandingan itu tadi menjadi halal. Bila kita melihat berkenaan penyertaan muhallil yang menghalalkan, iaitu orang yang menghalalkan satu pertandingan itu menjadi halal, ulama berbeza pendapat. Jadi pendapat pertama yang telah dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, kebanyakan ulama daripada mazhab Hanbali dan Az-Zahiriyah, Sa'id ibn al-Musayyab, Ibn Shihab, Al-Auza'i dan Ishaq, mereka berpendapat bahawasanya penyertaan muhallil dalam sesuatu pertandingan adalah sesuatu yang perlu ada ataupun disyaratkan dalam satu pertandingan, supaya mana supaya mana hadiah tersebut boleh disertakan dalam sebuah pertandingan.
Kemudian pandangan kedua adalah daripada yang telah dipelopori oleh Al-Imam Malik, Jabir Ibnu Zaid, Ibnu As-Sibagh dan Ibnu Khairan. Mereka berpendapat bahawasanya tidak harus bagi pertandingan yang disertakan hadiah yang disumbangkan oleh setiap peserta pertandingan sama ada dengan adanya muhalil ataupun tidak. Jadi apabila kita lihat pendapat kedua ini yang dipelopori oleh Imam Malik, mereka berpendapat sangat keras bahawasanya setiap pertandingan itu sama ada muhalil ataupun tidak, maka pertandingan tidak boleh disertakan dengan hadiah sekiranya hadiah itu datang daripada kalangan peserta sendiri. Dan pendapat ketiga adalah pandangan yang dipelopori oleh Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Mereka berpendapat bahawasanya pertandingan satu pertandingan itu adalah harus dan tidak mensyaratkan mana-mana penyertaan daripada muhalil. Jadi maknanya boleh dilaksanakan pertandingan dan bolehlah kesemua menyumbangkan sumbangan untuk menyediakan hadiah tanpa adanya penyertaan daripada muhalil. Bagi mereka adalah harus. Namun pendapat ini telah ditolak oleh jumhur ulama yang berpendapat yang mengatakan bahawasanya yang memang benar yang menang akan mendapat habuan daripada yang kalah. Begitu juga memang benar yang menang akan untung dan yang kalah akan rugi. Akan tetapi gambaran seperti ini masih dikira menyerupai perjudian kerana masih berkemungkinan sama ada untung ataupun rugi. Maka persyaratan al-muhalil, orang yang menghalalkan sebuah hadiah itu dalam pertandingan adalah satu langkah untuk mengelakkan perjudian yang haram. Dan daripada keseluruhan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama, keputusan telah memutuskan pendapat yang telah dipilih dan menjadi satu pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, iaitu mana-mana pertandingan yang hadiahnya datang daripada semua peserta. Jadi maknanya bila mana peserta mengeluarkan yuran untuk membayarnya, wajib dan perlu adanya syarat penyertaan daripada muhalil supaya mana penyertaan itu tadi atau pertandingan itu tadi tidak dikira sebagai perjudian yang haram dalam Islam. Keputusan telah memutuskan bahawasanya pertandingan yang pertama adalah pertandingan berbentuk ilmiah seperti mana pertandingan kuis, peraduan yang melibatkan ilmu-ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ulama telah bersepakat bahawasanya pertandingan ilmiah ini ketika mana tanpa hadiah hukumnya adalah harus untuk dilaksanakan. Dan pendapat yang mengatakan bahawasanya ketika mana pertandingan ini disertakan dengan hadiah, berselisih ulama kepada dua pendapat, iaitu yang pertama mazhab Hanafi dan sebahagian mazhab Hambali mengatakan harus diberikan ganjaran kepada pertandingan yang berbentuk ilmiah kerana Abu Bakar dahulu pernah berdebat dengan Abi Khalaf mengenai kemenangan Rom di tangan Parsi. Namun pendapat yang kedua yang mengatakan tidak harus pertandingan ilmiah ini disertakan dengan hadiah, pendapat ini didukung oleh golongan mazhab Maliki, Syafi'i dan sebahagian besar mazhab Hambali. Baik, kita lihat pertandingan kontemporari yang kedua yang dibahaskan dalam muzakarah ini adalah pertandingan yang melibatkan televisyen, radio dan kadang-kadang menggunakan sistem SMS. Jadi seperti mana yang kita lihat rata-rata hari ini dalam televisyen, dalam radio maupun satelit, rangkaian-rangkaian telefon seperti Maxis, Celcom, Digi dan sebagainya menawarkan pelbagai pertandingan yang disertakan melalui rangkaian mereka. Dan akhirnya peserta yang tidak mengenali antara satu sama lain terpaksa untuk bertanding melalui panggilan telefon untuk menjawab, dan secara automatiknya mereka menyertai pertandingan tersebut. Kadang-kadang dikatakan charge untuk menelefon ataupun menghantar SMS kepada pihak pengeluar dan pihak penganjur untuk menjawab persoalan yang diberikan. Ada kalanya charge itu adalah charge seperti biasa, panggilan seperti biasa, dan ada kalanya charge yang dikenakan adalah lebih tinggi dan lebih mahal berbanding charge panggilan biasa. Maka pertandingan Super Main adalah pertandingan yang melibatkan harus hukumnya. Namun jenis pertandingan itu adalah pertandingan yang harus kerana ianya boleh melibatkan pertambahan ilmu dan perkongsian perlumbaan untuk masyarakat di sebuah negara itu untuk berlomba untuk mencapai satu keputusan dan jawapan atas ilmu yang telah dipertandingkan tersebut. Dan kalau kita lihat dari segi ganjaran pula, hukum asal pertandingan tersebut untuk diberikan hadiah
adalah harus sekiranya hadiah itu datangnya daripada pihak penganjur yang menganjurkan pertandingan tersebut. Adapun panggilan telefon ataupun penghantaran SMS yang dikenakan kepada peserta yang terpaksa menggunakan bil mereka sendiri pada peringkat awal untuk menjawab SMS dan menjawab persoalan itu melalui telefon, maka ianya tidaklah dianggap sebagai satu perjudian sekiranya sekiranya jumlah wang tersebut tidak digunakan untuk membeli ataupun menjadikan ganjaran, dan wang tersebut adalah dikira sebagai upah perkhidmatan seperti pengurusan pertandingan, pengangkutan dan tempat pertandingan. Dan adapun sekiranya wang tersebut digunakan untuk menjadikan ganjaran dan hadiah, maka pertandingan tersebut dikira haram. Dan pertandingan yang ketiga yang telah dibahaskan melalui muzakarah pada hari ini adalah pertandingan yang melibatkan akhbar dan majalah. Seperti mana yang kita lihat pertandingan-pertandingan seperti mengisi tempat kosong, teka silang kata, penuhkan slogan dan pelbagai peraduan-peraduan lain yang terdapat dalam akhbar harian Metro, berita harian dan sebagainya, yang kadang-kala ianya melibatkan kupon dan peserta perlu mengumpul segala kupon-kupon dan keratan-keratan akhbar untuk menjawab persoalan-persoalan yang disediakan di situ. Maka timbul persoalan dan timbul hukum bagi pertandingan ini adalah harus, jika seperti mana yang tadi tujuannya adalah untuk menggalakkan orang ramai membaca akhbar dan juga menggalakkan orang ramai membaca majalah, meningkatkan pengetahuan masyarakat, cintakan ilmu dan saling berlumba-lumba untuk mencari ilmu, maka hukum pertandingan ini adalah harus jika berkenaan. Namun jika tujuannya adalah untuk melariskan akhbar-akhbar mereka, untuk melariskan majalah-majalah mereka, dan akhirnya wang hasil daripada pembelian akhbar tersebut telah termasuk daripada sebahagian daripada ganjaran, maka pertandingan seperti itu haram untuk masyarakat sertai. Keputusan ini juga telah kami rujuk Majlis Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami dalam perjumpaan yang kali ke-14 di Doha, yang telah memutuskan bahawa jika harga pembelian kupon atau keratan akhbar dan majalah itu termasuk dalam nilai hadiah, maka diharamkan bagi Muslim untuk menyertainya kerana ia adalah satu bentuk perjudian. Baiklah, setakat ini sahaja keputusan dan hasil resolusi dalam persidangan muzakarah fatwa muamalat yang telah membincangkan isu hadiah dan pertandingan dan dibahaskan menurut perspektif Islam. Jadi saya kira setakat ini sahaja pembentangan keputusan yang telah diputuskan kami bersama dalam persidangan pada kali ini. Jadi mungkin saya buka kepada mana-mana peserta, mana-mana wartawan yang ingin bertanyakan soalan berkenaan isu yang kita bincang pada hari ini. Silakan. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Saya kira satu soalan yang menarik berkenaan dengan bagaimana pula pertandingan yang melibatkan ianya adalah anjuran daripada institusi ataupun pusat-pusat penyelidikan, yang saya faham. Jadi berkenaan konsep pertandingan tersebut, secara mudahnya pertandingan tersebut dianjurkan oleh mana-mana pihak, pentadbiran universiti ataupun jabatan-jabatan agama dan sebagainya, pusat-pusat penyelidikan. Jadi bila mana saya merujuk kepada kitab Fiqh dan Perundangan Islam karya Dr. Wahbah Zuhaili, yang mengatakan bahawasanya pertandingan-pertandingan seperti itu adalah pertandingan yang harus dan sangat digalakkan dalam Islam kerana ianya membawa kepada perlombaan dan pertandingan untuk menambahkan ilmu pengetahuan seperti pertandingan debat, pertandingan kuis dan sebagainya yang dianjurkan, dan kebiasaannya memang sememangnya pertandingan tersebut adalah hadiahnya datang daripada pihak penganjur seperti jabatan agama, seperti pihak universiti dan sebagainya. Jadi hukumnya adalah harus. Baik, buka soalan yang seterusnya. Ya. Pertandingan Who Wants to be a Millionaire. Baik, terima kasih juga kepada Yang Berhormat Ustaz atas soalan yang diberikan. Jadi bila kita lihat, saya kira satu persoalan yang saya kira sangat penting untuk dijawab pada hari ini adalah pertandingan Who Wants to be a Millionaire yang pernah dalam negara kita juga pernah berlaku satu ketika dahulu, yang melibatkan pertandingan Who Wants to be a Millionaire di kaca televisyen dan orang berebut-rebut. Pertandingannya simple, berkonsepkan bayar sedikit
untuk menyertai pertandingan tersebut, dan akhirnya ganjaran yang menanti itu sehingga jutaan ringgit. Maka siapa tak nak, ramai orang yang menyertainya. Maka ulama telah menegaskan bahawasanya, saya memetik kata-kata daripada seorang ulama Arab Saudi, Muhammad Saleh Al-Munjid. Dia kata pertandingan seperti ini mengandungi unsur perjudian dan menyalahi syarak. Sangat jelas dan sangat tegas. Kenapa ia mengambil hak orang lain untuk dijadikan ganjaran kepada pemenang, dan peserta lain terpaksa menanggung kerugian sehingga menimbulkan rasa benci antara mereka. Maka akhirnya kita lihat kat sini, Islam amat tegas dalam memberikan hukum kepada pertandingan ini, kerana ia amat jelas membawa unsur perjudian. Saya buat contoh, pertandingan ini melibatkan masyarakat terpaksa menggunakan panggilan yang sangat tinggi harganya. Kadang-kadang setiap minit dia punya nilai itu bertambah. Dan pernah ada aduan sehinggakan bil telefon dia meningkat sehingga ribuan ringgit. Maka akhirnya benda ini sangat menunjukkan ia adalah satu konsep perjudian yang membawa kepada kerugian kepada satu pihak. Akhirnya ianya adalah satu pertandingan yang haram secara tegas dan secara jelas Islam kata haram.